Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. 各位亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan di awal tahun ini kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. 我们非常感谢神，因为在年初的时候，我们还可以一起来敬拜、赞美、荣耀我们的神。 Kita mengakui bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru ini. 我们承认这一切都是神的恩典，神的看顾保守，让我们能够跨年进入新的一年。 Kami beserta seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat dari GMI Manual mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara. 我们传道牧师、执事与所有的会友们，向大家问安，共祝大家新年蒙恩。 Saya selalu mengatakan di awal tahun bahwa tahun yang kita lalui adalah tahun rahmat Tuhan. 我每一次在年初的时候，我常常会强调，我们进入了新的一年，就是恩典之年。 Dan di awal tahun ini pun saya ingat saya menyatakan bahwa tahun ini pun tahun 2020 tahun rahmat Tuhan. 我当进入2021年的时候，我也是说，那整年都是恩典之年。 Akan tetapi seperti yang kita alami bersama bahwa di tahun ini kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pandemi COVID-19, kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. 尽管就是在一年当中，我们经历到很多的挑战，我们有经历到新冠病毒的那个蔓延，我们还有其他的事情临袭我们。 Tetapi kami meyakini, saya pribadi meyakini bahwa tahun ini pun merupakan tahun rahmat Tuhan. 可是我仍然持守，我相信这也是恩典之年。 Meskipun kita menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, tantangan-tantangan karena pandemi, tetapi Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. 虽然我们面对新冠病毒的疫情蔓延，我们面对很多的问题，面对很多的挑战，可是神是不离不弃的与我们同在。 Dengan caranya yang ajaib, Dia menghantarkan kita memasuki tahun 2021 ini. 神使用他奇妙大能的手，把我们送到2021年了。 Dan kami menyatakan, saya menyatakan bahwa tahun 2021 ini pun merupakan tahun rahmat Tuhan bagi kita semua. 我们包括我自己也说，这个2021年也是神所赐福的恩典之年。 Karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan tetap kita alami. 因为神与我们同在，神的帮助，神的看顾，我们都会经历得到。 Dan bahkan di balik persoalan-persoalan, pergumulan yang kita hadapi di tahun ini, kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan kita terjadi dalam hidup kita. 因为我们面对的种种问题，我们种种的挣扎当中，我们会看到奇妙的神一定有奇妙的作为，让我们经历得到。 Mari kita memulai awal tahun ini, kita menapaki hari-hari hidup kita dengan satu keyakinan bahwa hari-hari hidup kita adalah rahmat Tuhan. 好，我们就开始2021年的每一天，从今天开始，我们跨步走前的时候，我们知道我们是踏在恩典之年。 Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 我们还没有思想神的话语之前，让我们同心祷告。 Oleh karena anugerah-Mu yang ajaib, Engkau telah menghantarkan kami pada hari ini memasuki tahun yang baru. 主啊，就是因为你有奇妙的恩典托住我们，而且把我们送到2021年。 Betapa ajaibnya, betapa hebatnya penyertaan Tuhan yang sudah kami nikmati hari lepas hari hidup kami hingga pada hari ini. 我们每一天所度过的日子，直到今天新的一年，都看到主，你是非常的奇妙，你是非常的伟大。 Ya Tuhan, sebelum kami memasuki, menjalani akan hari-hari hidup kami di tahun 2021 ini. 主啊，当我们要开始我们2021年的每一天的时候， Kami ingin memulainya dengan mendengar pesan Tuhan, mendengar sabda Tuhan kepada setiap kami. 我们要来开始这一年的时候，我们要先安静来聆听你的话语，聆听你对我们说话。
Berkata-katalah kepada semua umat-Mu melalui kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. 主啊，求你借着你2位仆人使女要传讲你话语的时候，能够将你的话语对我们个人个别的说话。 Roh Kudus, kendalikanlah kedua hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, sehingga setiap perkataan-perkataan Tuhan dapat kami mengerti dengan jelas, dengan terang, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. 求圣灵掌管这2位要传讲你信息的仆人使女，让他们口中所传讲的能够成为我们每个人所需要的灵粮。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang kelima. 我们来翻开我们的圣经，就是在罗马书的第5章。 Roma 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. 罗马书第5章第1节到第7节。 Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 罗马书第5章第1节到第7节。 Demikianlah firman Tuhan. 神的话语这样告诉我们： Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 罗马书第5章第1节到第5节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。 因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。 Saudara-saudara, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 2 buah desa. 各位弟兄姐妹，在雅期的中部有一个县，有一个小乡村。 Yang bernama Desa Gegarang dan Desa Telegasari. 然后这个乡村叫做 Gegarang， 另外一个乡村叫做 Telegasari。 Saudara-saudara, kedua desa ini dikenal sebagai desa di atas batu. 然后这2个乡村呢，它的土壤呢就是充满石头的。 Karena 80% permukaan lahan yang ada kurang lebih 1.500 hektar itu ditutupi hamparan bebatuan. Mulai dari jenis koral, batuan berukuran sedang, sampai batu-batu yang besar. 因为他们这个乡村的面积差不多有1500个 hektar， 上面都是小石头、大石头，而且是珊瑚、岩石种种。 Namun uniknya hampir semua warga di desa itu hidup dengan layak, dengan sejahtera. 虽然都是石头的这个土地，可是乡村的村民都活得很安逸、很富有。 Mereka hidup dengan tidak berkekurangan karena mereka mendapatkan satu hasil pertanian yang baik. 他们的生活没有缺乏，因为他们的农作品有丰收。 Hampir semua penduduk desa itu mereka menanam sejenis kopi Arabica yang memiliki kualitas yang baik. 他们几乎每一个村民栽种咖啡，就是阿拉比卡品种的咖啡。 Saudara-saudara, uniknya kopi-kopi itu, tanaman kopi ini ditanam di atas bebatuan, di atas tanah yang berbatu seperti itu. 然后这很独特的，因为这个咖啡是种在这些满有石头的这个土地。
Penduduk di sana menyaksikan bahwa tanaman kopi yang baru ditanam memang tumbuhnya akan sangat lambat. 然后村民晓得这个咖啡刚刚种下去的时候，它的幼苗成长得非常缓慢。 Tetapi begitu akar-akarnya mulai menembus tanah yang ada di bawah lapisan bebatuan itu, maka pertumbuhan kopi itu mulai tampak normal dan terlihat dengan sangat subur. 可是当这个咖啡的根已经往下穿梭到肥土的时候，它已经穿梭得很深以后，它就开始迅速的发展。 Dan buah atau biji kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. 然后所生产的咖啡粒是非常优质的品种。 Bobot kopi yang dihasilkan di desa ini lebih berat daripada kopi-kopi lain dari daerah-daerah di sekitarnya. 它所生产的咖啡粒比别的地方所生产的重量还要重。 Dan tanaman-tanaman kopi ini mampu menghidupi masyarakat di desa itu sehingga mereka dapat hidup dengan layak. 就是因为这样子，他们的农作品能够养活他们，让他们活得非常富有。 Saudara-saudara, ilustrasi ini mengingatkan saya kepada kehidupan jemaat yang mula-mula. 各位弟兄姐妹，我们看到这个故事，也让我联想到初期教会的生活。 Saudara, jemaat mula-mula mereka bertumbuh, mereka berbuah bukan dalam suatu situasi yang nyaman, situasi yang mudah untuk pertumbuhan iman mereka. 初期教会的基督徒，他们的信心成长的期间，不是在一个非常舒适、非常容易的环境成长。 Di dalam Alkitab kita menyaksikan bahwa Tuhan menanam gerejanya itu di hamparan yang keras, di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat. 我们看到神他把他的初期教会栽种或者安置在一个非常艰难、非常贫困的一个地方。 Sejarah kekristenan mencatat bahwa jemaat dari gereja yang mula-mula itu menghadapi tekanan, penderitaan, kesengsaraan oleh karena iman mereka. 我们看到圣经的记载，初期教会的基督徒们，他们开始生活在种种的压力、种种的欺压、种种的逼迫之下。 Mereka menghadapi tekanan yang besar daripada masyarakat. 他们是受到周围居民的压力。 Mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan hebat, bahkan mereka harus dipenjara, bahkan mereka dibunuh oleh karena iman kepada Yesus Tuhan. 他们受到种种的虐待，他们遭遇到很多的逼迫，甚至把他们下到监牢，甚至把他们处死得很惨。 Bahkan ada dokumen-dokumen yang menuliskan bahwa orang-orang Kristen itu kerap kali dijadikan tontonan, mereka dijadikan gladiator, yaitu manusia dilawan dengan binatang buas. 甚至我们看到很多文物的记载，告诉我们，当时他们就是人兽相斗的时候呢，就把这些基督徒与猛兽一起放在一起，也成为一个剧院，成为大家观赏的一出戏。 Dan ketika terjadi kerusuhan di kota Roma, orang-orang Kristen ini dituduh bahwa mereka menjadi biang keladi daripada kerusuhan itu. Kemudian mereka dijadikan obor-obor hidup, saudara-saudara. Tubuh mereka diikat di jalan, disiram minyak, kemudian mereka dibakar hidup-hidup. 曾经在罗马城有骚乱的事件发生，他们就诬告是基督徒引起的，所以就把基督徒捉拿起来，把他们一个一个的绑在路边的柱子上，然后把他们身上用油用染料浇了以后呢，就点起火来，让他们每一个人成为活人火把，这样子亮了整个城市。 Saudara-saudara, orang-orang Kristen itu menghadapi tantangan yang begitu besar. 各位弟兄姐妹，初期的基督徒们，他们面对那么艰难的挑战， Mereka mengalami tekanan yang begitu berat. 他们受到那么大的压迫。 Tetapi apakah mereka ini kemudian menjauh daripada Tuhan? 他们是不是因为这样的压迫，让他们就远离了上帝呢？
Apakah mereka kecewa kepada Tuhan? Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak memelihara kami? 他们是不是对上帝大失所望？神啊，你在哪里？你为什么没有看顾保守我们？ Apakah penderitaan, tantangan hidup itu membuat mereka menjauh daripada ibadah-ibadah kepada Tuhan? 这些患难、这些痛苦，是不是让他们远离了上帝，远离了聚会？ Apakah mereka menarik diri daripada pelayanan dan kesaksian kepada orang-orang yang lain? 是不是他们就退后，不再侍奉，也不再为主做见证？ Saudara-saudara, kita menyaksikan bahwa jemaat mula-mula di dalam tantangan yang luar biasa itu mereka tetap bertumbuh di dalam iman. 我们看到初期教会的基督徒们，虽然面对那么艰难的挑战，他们的信心仍然在主里面成长。 Iman mereka bukan semakin layu, tetapi iman mereka semakin bertumbuh, setiap hari semakin bertumbuh dan berbuah. 他们的信心不是因为这样的压迫而枯萎枯死，可是他们的信心是非常的健康成长结果。 Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Alkitab menyaksikan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. 我们看到在使徒行传的2章41到47节里面的记载告诉我们，他们上帝把得救的人数天天的加给他们。 Saudara-saudara, apakah yang membuat mereka ini menjadi tangguh di dalam menghadapi tantangan itu? 什么事情造成这些基督徒那么坚稳的呢？ Apa rahasia iman mereka semakin bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup yang menerpa mereka? 在种种的压迫、困难之下，他的信心能够成长，能够结果，到底有什么秘诀呢？ Jawabannya adalah mereka hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. 因为他们是活在因信称义里面了。 Kehidupan mereka ini seolah-olah menjadi satu aplikasi yang hidup, yang nyata dari pengajaran Rasul Paulus sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ini. 就像使徒保罗在罗马书5章所教导因信称义，他们就把它实现，活在他们的每天生活中给大家看。 Mereka adalah orang-orang yang hidup oleh karena mereka telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Tuhan. 因为他们活着就要见证，他们是因着主耶稣基督，使他们与神相和好以后，他们就是承认自己是因信称义的人。 Saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama didahului dengan kata sebab itu. 在这里讲一个因的一个字， Karena memang ayat ini merupakan kelanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya. 表示说前面有一段，因此是怎么样？ Kalau kita meneliti di dalam Roma pasal 4 di sana, Paulus berbicara tentang pembenaran yang telah dikaryakan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. 我们就看到在罗马书第4章的时候，耶稣在十字架上已经成全了这个救恩，让信他的人能够称义。 Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan sebab itu. 所以保罗在第5章第1节讲因这个字， Oleh karena Tuhan sudah membenarkan kamu, oleh karena Tuhan sudah menebus kamu daripada dosa, oleh karena Tuhan sudah membuat kamu menjadi anak-anak Allah, oleh sebab itu. 因信称义，因你已经成了神的儿女，因你已经在基督里面，就是用这个因的这个字。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. 所以保罗一直在强调，就是因为我们已经因信称义了，所以我们跟神之间的关系，我们已经跟神相和好了。 Saudara-saudara, hidup damai sejahtera dengan Allah ini bisa berarti bahwa hidup dengan satu relasi yang baru dengan Tuhan. 跟神相和好的意思说，我们已经有建立新的好的关系了。
Ketika Yesus belum menebus kita, ketika Yesus belum datang ke dunia membenarkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita menghampiri Allah dengan ketakutan. 我们还没有领受主耶稣在十字架上为我们受死，是救恩给我们之前，我们要靠近我们的神的时候，我们是战战兢兢、害怕的。 Kita datang kepada Tuhan karena kita takut masuk neraka. 我们为什么要来敬拜上帝？因为我们很怕下地狱。 Kita menghampiri wajah Tuhan karena kita takut Tuhan murka atas hidup 我 kita. 们为什么要来亲近上帝？因为我们很怕上帝向我们发大怒。 Tetapi pembenaran oleh Yesus itu membuat kita memiliki satu relasi yang baru dengan Tuhan. 可是已经在基督里面因信称义的人，他就把新的关系建立给我们。 Relasi kita adalah anak-anak dengan Bapa di surga. 我们跟上帝的关系，现在是一个父亲跟他的儿女的关系。 Saudara-saudara, hidup dengan damai sejahtera dengan Allah itu juga berarti hidup kita dipenuhi dengan damai di dalam bumi ini, di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini. 如果我们的生活有与神相和好的证据，那么我们活在世上的时候，我们跟每一个人，我们也能够相和好、和睦的生活。 Karena pembenaran oleh iman menjadikan kita hidup di dalam kasih karunia Allah. 因为神让我们因信称义了，我们就可以活在神的恩典里面。 Setiap hari kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Allah. 每一天我们的生活都是活在神的恩典当中， Di mana Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, dan Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. 就是说，我们每一天有神与我们同在一起，我们每一天都看到神干预我们所作所为，也看到每一天神都在带领着我们。 Dan di dalam hidup, di dalam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan inilah Rasul Paulus mengatakan kita bisa bermegah di dalam Dia. 所以保罗让我们知道，我们要很肯定，我们就活在与神相和好当中，活在神的恩典当中，所以我们就可以夸胜了。 Yang pertama, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan oleh karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu, kita bermegah di dalam pengharapan. 保罗第一个强调的就是说，因为我们活在基督里面的主的恩典、主的和好当中，我们就可以在盼望中夸胜。 Saudara-saudara, kata bermegah di dalam kamus bahasa Indonesia itu juga bisa berarti kita berbangga. 我们在印尼文的字典所强调的这个夸胜呢，就是我们以这个为我们的为荣。 Dan saya melihat satu tafsiran memaknai kata bermegah ini dengan berbangga sambil kita membesarkan nama Tuhan. 我们可以说，我们以这个为豪，我们以这个来荣耀我们的神的名，高举他的名。 Saudara-saudara, di dalam Kristus Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kita memiliki pengharapan. 因为我们在基督里面，我们有盼望。 Saudara-saudara, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan kita alami. 我们盼望什么呢？盼望神的荣耀会临到我们。 Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 2b, di dalam karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. 就是在第二节，我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。 Saudara-saudara, kemuliaan Allah itu adalah merupakan satu cahaya kebesaran Allah, keelokan Allah, kehormatan Allah, kekuasaan Allah. Kita saksikan, kita alami dalam kehidupan kita. 所以神的荣耀是什么呢？是神的荣美，是神的尊荣，是神的美善，是神让我们彰显他一切的荣耀。 Dan kemuliaan Allah itu akan semakin sempurna ketika kita berjumpa dengan Yesus kelak. 就是说，这个荣耀呢，能够在我们与主面对面的时候得以全备了。 Saudara-saudara, jemaat yang mula-mula itu yang mengalami tantangan yang besar itu, mereka bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah.
所以他们初期教会的信徒们，他们面对种种压迫的时候，他们知道有一天我们为了神给我们的荣耀，我们一定会夸胜的。Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan di sana. 就是像保罗在罗马书8章18节这样告诉我们。Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。Saudara-saudara, Rasul Paulus menghadapi tantangan-tantangan yang besar di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan. 使徒保罗虽然他也知道他成为神的儿女，可是在生活当中，他是面对种种的困难。Sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus tidak terbebas daripada persoalan-persoalan bahkan tantangan, penganiayaan yang dia hadapi sangat besar, saudara-saudara. 虽然他是神的仆人，可是他也一样的经历到很多的挑战、很多的困难、很多的逼迫。Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang saya alami saat ini, penderitaan-penderitaan, kesusahan-kesusahan yang saya hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saya terima kelak bersama-sama dengan Tuhan. 所以保罗可以强调说，我现在所遭遇的一切的苦楚、困难、逼迫，种种的压力，可是比起我将来要得到的荣耀，这些都微不足介意了。Saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini kita menghadapi persoalan kesulitan yang besar, bukan? 各位弟兄姐妹，我们现在处在疫情当中，我们也一样的面对很多的问题。Mungkin kita mengalami ketakutan karena kita takut untuk berhadapan dengan banyak orang, kita takut untuk tertular dan sebagainya. 我们会恐惧，会害怕。我们见到别人的时候，我们就会很提心吊胆，会不会被他感染到病毒？ Mungkin usaha kita saat ini sedang mengalami kesulitan oleh karena pandemi ini. 也许我们的生意就是因为疫情的关系，我们的生意都做不起来了。 Pekerjaan kita mungkin sedang menghadapi persoalan yang berat atau bahkan ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan. 也许我们现在要去工作的时候，我们也是更辛苦了，甚至也许有人已经失业了，没有工作了。 Maaf tanya Bapak dan Ibu saudara-saudara. 允许我问你一句， Apakah kita masih menjadi orang-orang yang berpengharapan? 你是不是还有盼望呢？ Saudara-saudara, saya baca artikel-artikel tentang kesulitan orang-orang yang dialami oleh karena pandemi ini. 我读到很多的文章，有关系到在疫情的时候受苦的这些人的遭遇。 Banyak orang di seluruh dunia ini kehilangan pengharapan. 这是普世性的，很多人失去了盼望。 Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. 他们已经彷徨，不知道要做什么。 Tetapi melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita. 可是今天神的话语再一次的提醒我们， Oleh karena kasih karunia Tuhan, hendaklah kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. 因为我们在神的恩典当中，所以我们要对神有盼望。 Pengharapan meskipun kita menghadapi kesulitan ini, tapi kita tetap mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. 我们的盼望是，我们虽然面对苦难，可是在这个苦楚背后，我们一定会经历到神的荣耀。 Satu pengharapan bahwa suatu hari nanti kemuliaan Allah yang sempurna itu akan kita alami secara sempurna bersama dengan Tuhan di surga. 因为我们相信有一天在天家，我们会看到这个荣耀会全备。 Saudara-saudara, orang-orang atau jemaat mula-mula memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹，初期教会的信徒们，他们对神是蛮有盼望的。 Sehingga di tengah-tengah tantangan persoalan hidup mereka, iman mereka tetap bertumbuh, iman mereka tetap menghasilkan buah. 因此，他们是处在非常困难、充满挑战的环境当中，他们的信心仍然成长。
Saudara, hal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita hidup di dalam damai sejahtera dan dalam kasih karunia Allah ini, kita bermegah di dalam kesengsaraan. 第二点是，使徒保罗告诉我们，如果我们已经与神相和好，活在他的和平当中，活在他的恩典当中，我们就要在我们的患难当中夸胜。Saudara-saudara, barangkali kalimat ini merupakan satu kalimat yang susah kita mengerti daripada ucapan Rasul Paulus. 保罗这样讲，也许我们就很不容易明白。 Bagaimana mungkin kita bermegah di dalam kesengsaraan kita? 我们怎么可能在患难当中还要夸胜呢？ Bukankah kesengsaraan itu membuat kita susah, membuat kita menderita, membuat kita sedih dan sebagainya? 我们看到这个患难，不是让我们能够感受到非常困苦，让我们感受到非常忧伤吗？ Banyak anak-anak Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan oleh karena kesengsaraan yang mereka alami. 许许多多信徒，他们是因为面对太多的患难，他们就离开了他们信仰，离开了神。 Banyak anak-anak Tuhan yang tadinya mereka rajin beribadah kepada Tuhan, ketika mereka menghadapi kesengsaraan itu, pada akhirnya mereka mundur daripada ibadah mereka. 很多神的儿女很热心的侍奉的，可是患难临到他们的时候，他们就放弃了，就远离上帝了。 Tapi Rasul Paulus mengatakan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. 可是使徒保罗教导我们，在我们的患难当中，我们还要夸胜。 Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. 所以这个是非常奇妙的一件事。 Dan kita percaya bahwa inilah yang dikaruniakan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita itu, saudara-saudara. 所以我们相信这个是圣灵的工作，是圣灵赏赐给每一个人的。 Bukan karena kekuatan kita maka kita berbangga di dalam kesengsaraan kita. 不是因为靠我们的能力，我们能够在患难中夸胜。 Tetapi oleh karena Roh Kudus seperti yang ditulis pada ayat kelima ini, yang dikaruniakan kepada kita, itulah yang membuat kita mampu bermegah di dalam kesengsaraan kita. 就像第5节告诉我们，是因为神所赐给我们的，我们能够在里面夸胜。 Saudara-saudara, mudah bagi kita mengkhotbahkan, mudah bagi saya mengkhotbahkan hal ini, mudah bagi kita mendengar hal ini, mudah bagi kita berbicara tentang hal ini. 我们可以说，对我们在台上传讲讲的容易，我们听的也是觉得听听就很容易听。可是我们要怎么去行呢？ Tetapi ketika kesengsaraan itu datang, ketika ujian-ujian itu menerpa hidup kita, apakah kita tetap dapat seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini, kita bermegah di dalam kesengsaraan? 当患难临头的时候，当考验它这时候像风暴袭击我们的时候，我们还有这个夸胜的精神吗？ Tanpa Roh Kudus tidak bisa, saudara-saudara. 如果我们不靠圣灵的话，绝对不能。 Tanpa Roh Kudus, saya katakan saya tidak akan mampu untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan pada kita pada hari ini. 如果不靠圣灵的话，今天我所传讲的，我没有办法去行。 Oleh karena itu kita harus mengandalkan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang menolong kita ini, saudara. 所以我们每一个人要仰望，要依靠圣灵帮助我们来度过我们的患难。 Sehingga kita tahan menghadapi segala kesusahan, sakit penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, kesepian, dan lain sebagainya yang kita alami, saudara. 所以我们才能够忍受得住。虽然我们碰到种种的困难，我们碰到疾病，我们碰到人家对我们的虐待，人家来误用我们，人家利用我们，我们觉得说很孤单，这些我们都能够站立得住。 Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan. 所以使徒保罗说：“你在患难当中，你就能够生老练。” Di dalam kesengsaraan ini kita yang mengandalkan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh akan mencari wajah Tuhan. 所以你在患难中，你忍耐下去的时候，你就一直寻求神的面。 Kita akan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan.
我们就时时仰望依靠我们的神。 Dan kita lakukan terus-menerus saudara-saudara dalam penderitaan kita. Kita terus-menerus mencari Tuhan. Kita terus-menerus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tekun di dalam Tuhan. 所以我们在传讲神的荣耀的时候，我们不断的每时每刻不停的寻求他的面，不停的来祈求他。 Dan pada akhirnya Tuhan mengaruniakan kita tahan uji. 所以神就让我们能够经得起考验。 Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita. 神会加添给我们的力量，来面对我们所碰到的困难。 Dan pada akhirnya saudara-saudara tahun uji itu menimbulkan pengharapan. 所以我们看到，我们这样忍受得住的时候，就会产生盼望。 Itu kita mampu melihat titik terang di balik gelapnya persoalan hidup kita. 我们看在这个黑暗的背后的光明，我们就可以看到， Orang yang tidak tahan uji adalah orang-orang yang mudah putus asa. 经不起考验的人，就是很容易失望的人。 Akan tetapi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang tekun mencari Tuhan, dia mampu melihat terang di balik kegelapan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. 经得起考验的人，在神的面前能够持守信心的人，他肯定可以看到这个黑暗背后的光明。 Dan orang ini akan selalu memiliki satu konsep pemikiran bahwa badai pasti akan berlalu. 然后这些人他们的观念当中，肯定的持守一句话：暴风雨必定会过去。 Saudara-saudara, apakah yang sedang menjadi persoalan hidup kita saat ini? 请问你现在面对的生活问题是什么呢？ Tentunya setiap kita, saudara-saudara, terdampak dengan pandemi sebagaimana yang tadi saya sebutkan. 刚才我已经讲了，我相信我们每一个人多多少少都会受到疫情的负面影响。 Secara spiritualitas kita pun mengalami persoalan, saudara. 甚至我们在属灵的成长当中也面对问题。 Saya yakin saudara-saudara sudah lama rindu untuk datang beribadah di gereja, bukan? 我也相信你们每个人都在渴慕，什么时候我可以再回到教会来敬拜神。 Di saat-saat seperti ini, saudara-saudara, saya yakin kita mengamini apa yang dikatakan oleh Daud, Raja Daud mengatakan, aku sungguh haus merindukan perataran-perataran Tuhan. 我们相信，每一个人就像大卫这个诗人说，我渴想来到神的殿宇。 Saya bertemu dengan beberapa orang tua, khususnya saudara-saudara, selalu bertanya, Bosu, kapan kita ketemu lagi? Kapan kita beribadah lagi di gereja? 有时候我会碰到我们的老会友的时候，他们会问我说：“牧师啊，什么时候我们还可以回到教会来敬拜主？” Saudara-saudara, saya banyak juga mendengar banyak anak-anak muda kita pada akhirnya sekarang ini karena mereka sudah tidak datang ke gereja, pada akhirnya mereka tidak lagi mengikuti ibadah meskipun dilakukan secara live streaming, saudara. 甚至年轻人也好，因为他们没有办法来到教会跟朋友一起聚会崇拜的话，他们虽然有直播的崇拜，他们也不看了，也不参加了。 Mereka sudah terbiasa untuk tidak beribadah. 他们已经习惯不敬拜、不崇拜了。 Ini satu persoalan bagi anak-anak Tuhan, saudara. 这是我们成为神的儿女面对的陷阱困难。 Dan juga pada masa-masa pandemi ini ketidakharmonisan dalam keluarga semakin meningkat. 我们看到，在疫情大家困在家里面的时候，关系已经开始恶化，也越来越严重。 Banyak orang yang mengalami kesulitan secara finansial. 有些人在经济上越来越困苦。 Banyak orang yang mengalami sakit penyakit, tetapi mereka takut untuk datang ke dokter. Mereka takut datang ke rumah sakit karena mereka tidak mau tertular pandemi. 有些人他们身上患了疾病，可是他们因为害怕这个病毒的传染，他们就不敢去看医生，不敢到医院就医。 Banyak orang-orang yang mengalami keterasingan pada saat ini, saudara-saudara. 很多人觉得自己好像被隔离。 Saya tidak tahu apakah saudara mengalami hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi ini. 我刚才所讲的那么多事情，难道你有经历到这一切吗？ Jikalau saudara mengalami, pertanyaannya adalah, 如果你也经历到，
我现在要问你一句话， Apakah saudara-saudara tetap bertumbuh di dalam iman saudara? 你是不是在你的信心功课上有成长呢？ Apakah saudara-saudara tetap mampu menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan? 在这种情况下，你是不是结出荣耀上帝的果子来呢？ Apakah saudara mampu menunjukkan buah roh di dalam diri saudara itu? 在你身上能够展现出圣灵的果子吗？ Apakah saudara masih mampu untuk menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran, buah pekerjaan baik dalam hidup saudara? 你在生活上能够活出你悔改的果子，你活出真理的果子，你侍奉的成果。 Saudara-saudara, marilah kita amini, kita lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. 所以今天我们听了神的话语以后，我们要领受，而且我们要去实行。 Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, saudara. 我们要抓住，我们是因信称义的人。 Engkau dan saya sekarang ini statusnya adalah anak-anak Tuhan. Dan Bapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa kita. 所以我们要肯定我们的现在身份是属于天父的儿女，这位天父就是创造宇宙万物的上帝。 Marilah kita hidup di dalam damai sejahtera dan dalam kasih karunia Tuhan. 所以我们要与神相和好的，与大家和睦相处，活在神的恩典当中。 Sehingga semua daripada kita bisa mengatakan aku pun bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. 因此，我们每一个人就要说，我们盼望神的荣耀，所以我们在盼望中，我们夸胜。 Dan bahkan dengan kasih karunia Roh Kudus kita akan mampu mengatakan kita bermegah juga di dalam kesengsaraan, persoalan-persoalan yang sedang kita alami sekarang. 也因着圣灵的开恩怜悯，我们也能够得到圣灵的帮助。我们可以说，我们在患难中仍然夸胜。 Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, kami berdoa, kami sungguh mengharapkan agar ini terjadi dalam kehidupan saudara. 各位弟兄姐妹，我们传道牧师、执事们，我们为所有的信徒们祷告，我们希望这个事情能够发生在我们每个信徒的身上。 Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. 虽然我们不知道这个疫情要到什么时候才能够结束， Kita tidak tahu dampak pandemi ini ke depan apakah semakin baik atau semakin buruk bagi kita. 虽然我们不知道我们要面对的将来是越来越恶化，或者越来越改善。 Akan tetapi saudara-saudara, satu doa dan pengharapan kami adalah saudara-saudara kita semua, saya dan saudara tetap bertumbuh dan berbuah di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. 我们所面对的每一件事情，我们成为传道牧师，成为执事，我们对每一个人的期望就是说，你在何环境都能够成长。 Itulah sebabnya untuk tahun 2021 ini kita menetapkan tema bertumbuh dan berbuah dalam tantangan. 所以，我们教会的领袖们已经指定了2021年，我们的目标就是要看到会有每一个人在挑战中仍然能够成长结果。 Kami berharap saudara-saudara ini bukan hanya tema gereja yang ada di kalender saudara. 我希望这个不是挂在我们家里的业历给大家看的一个题目而已。 Tapi tema ini betul-betul menginspirasi kita, menghidupinya. Dan kita betul-betul terus bertumbuh di dalam iman kita, di dalam tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. 让我们看到的阅历这个主题的时候，就提醒我们，我们在挑战中，我们一定要成长，突破我们所面对的困境。 Dan saudara-saudara, kita akan tetap berjalan di dalam visi gereja untuk tahun 2025. 所以，我们也要走在教会所定的目标，我们称为意向。 Yaitu keluarga Allah yang penuh kasih. 我们的目标就是要看到我们的教会成为神的家，是充满爱，也能够完全顺服的一个 Mari 家。 saudara-saudara kita wujudkan visi ini. 我们来实现落实我们这个目标。 Bukan kebetulan kita dipersatukan di dalam gereja Gem Immanuel ini, saudara.
我们看到神已经把我们聚在这个以马内利堂神的大家庭里面。 Tetapi darah dan tubuh Kristus menjadikan kita menjadi satu keluarga, menjadi satu tubuh. 因为基督的肢体、基督的宝血流在我们里面的时候，我们就是一家人，我们就是一个肢体。 Marilah kita mengental menjadi satu keluarga Allah yang saling mengasihi satu dengan yang lain. 所以，我们在这个基督的家庭里面，神的家庭里面，我们就要彼此相爱。 Kita menjadi keluarga Allah yang sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. 我们要非常尽心、尽心、尽意的、敬重的爱我们的神与爱同胞。 Dan saudara-saudara, kita tetap melaksanakan misi 4M kita. 我们有一个使命，我们可以用印尼文的4个 M 来代表。 Saudara-saudara, kita ingin bahwa kita adalah orang-orang yang saling membangun di dalam ibadah kita, baik ibadah personal maupun ibadah komunitas. 我们个人向神的敬拜，或者我们团体的崇拜当中，我们要建立一个爱主的心。 Misi yang kedua adalah memperlengkapi, yaitu memperlengkapi setiap kita untuk menghidupi firman, memberdayakan karunia rohani dan menjadi murid Kristus yang memuridkan. 第二，我们要装备自己，活在神的话语当中，装备自己成为主的门徒，装备自己成为能够生产门徒的一个门徒。 Dan misi ketiga adalah kita ingin melibatkan jemaat, semua anggota jemaat dalam satu komunitas yang hangat, yang kekeluargaan, yang penuh dengan kasih sayang itu. 再来呢，我们要看到每一个信徒，他们能够加入的团体当中，而且这些团体能够一直倍增，让每个人在团体里面能够感受到主的爱。 Dan M yang keempat, kita mengutus setiap saudara untuk berdampak bagi sesama melalui pelayanan diakonia dan pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa. 第4点，我们就要差派信徒们向周围的人，服侍，把灵魂抢救回来。 Dan saudara-saudara, pada tahun ini fokus gereja kita hanya 2, yaitu caring dan life. 我们今年教会要看的重点，我们分成2个重点。 Saudara, fokus gereja ini lahir daripada konteks kebutuhan yang kita hadapi bersama saat ini. 我们为什么要抓住这2个重点呢？因为看到现在会友们的需要。 Banyak di antara kita saudara-saudara yang membutuhkan kepedulian, perhatian, baik dari hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, maupun dari kita sesama jemaat. 因为看到现在的遭遇，使会友们非常需要我们传道牧师、志士们的关怀，也需要每一个弟兄姐妹互相关怀。 Kita sudah lama tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. 我们跟主内弟兄姐妹已经很久没有相见面了。 Hamba-hamba Tuhan dan majelis gereja terbatas untuk memperhatikan semua anggota jemaat. 我们成为传道牧师、执事同工们，我们要关心到那么多的会友，我们很有限。 Oleh karena itu membutuhkan peran kita bersama-sama saudara-saudara untuk kita saling memperhatikan. Mari kita perhatikan jemaat, teman kita, sahabat kita, keluarga kita, mereka yang sudah lama tidak datang ke gereja. 所以我们就非常需要你，非常需要大家能够关怀到你的朋友、你的家人、你所认识的人，特别是我们很久没有来到教会的人。 Dan kami juga rindu saudara-saudara di tahun ini kita bersama-sama mengalami satu komunitas rohani yang bisa membangun iman kita, yang bisa berbuah di dalam pengharapan kita. 我们也希望今年呢，每一个人都有一个小组，一个来托住他成长的一个团队，让他能够在主里面成长。 Dan wadah life ini menjadi satu jawaban bagi kita bersama, saudara-saudara. 我们看到生命小组是我们教会所需要的，让每一个人有一个团体能够感受到神的爱。 Saya mengharapkan dengan komunitas yang lebih kecil di dalam life ini, saudara, kita semakin hangat bersekutu. 因为我们看到在生命小组里面呢，这个是比较小的一个团契，
让每一个人都有感受到主爱里面的温暖。 Kita dapat lebih lagi saling memperhatikan satu dengan yang lain. 因为里面的人数不多，我们就可以彼此关心。 Saudara-saudara, kira-kira ada 30% jemaat kita yang belum bergabung dalam komunitas apapun di gereja ini, saudara. 我们教会当中，差不多有30%的人，他们来教会而已，没有加入任何的小团体。 Mereka yang datang pada hari Minggu mengikuti kebaktian, setelah itu mereka tidak ikut apa-apa lagi, tidak menghadiri kegiatan apa-apa lagi, kemudian mereka datang lagi pada minggu yang berikutnya. 我们看到我们教会的30%的人，他们主日来了教会敬拜以后就回去。 等到下个主日再来崇拜，之间他们没有参与任何教会的团体或者活动。 Jikalau itu adalah saudara, saya mengajak saudara untuk mari kita ikut live ini. 如果你是其中我讲的那一个人呢，我邀请你今年就来参加我们的生命小组。 Saudara-saudara bisa mengikuti live yang sudah ada. 已经有的生命小组，你可以加入里面。 Atau saudara-saudara sendiri ingin, wah bosu kayaknya di wilayah saya belum ada live. Saya ingin di wilayah saya ada satu live. 或者你说牧师啊，我住的地区都还没有生命小组，可以在我住的地区开设一个生命小组吗？ Atau saudara-saudara rindu agar kelompok yang saudara-saudara sekarang ini biasa kumpul-kumpul, saudara-saudara kongko-kongko gitu ya. Pergi makan-makan, pergi jalan-jalan. Oh, saya pengen deh kelompok ini dijadikan live. 或者你可以说，我经常有跟几个朋友一起聊天，一起去用餐，好不好？我们这个小群的人呢，我们也能够经历到生命成长的小组。 Saudara-saudara bisa datang kepada saya, bisa datang kepada leader-leader di live ya untuk mari kita memikirkan, mari kita bersama-sama membangun live-live yang baru. 我希望你们能够向我报名，或者找我们生命小组的leaders， 他们领导人，也希望你加入在生命小组里面。 Pastikan saudara-saudara bergabung dalam satu komunitas yang ada di gereja kita. 我非常呼吁每一个人都要有自己的一个团体。 Dan saya harapkan saudara bisa bergabung di dalam live. 我也邀请你加入生命小组。 Saudara-saudara, biarlah kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. 希望我们在迈进这个2021年的生活的时候， Dengan kehidupan sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. 我们就活出我们是已经因信称义的人。 Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, 好让今天我们所听到的信息， kita ingat baik-baik dan kita hidupi dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini. 我们牢牢的记住，而且在一整年当中，我们就活出所听到的信息。 Oleh sebab itu saudara-saudara, kita akan mengalami tahun rahmat Tuhan. 因此呢，我们就会经历到恩典之年。 Sebagaimana di awal khotbah tadi saya katakan bahwa tahun ini pun tahun rahmat Tuhan bagi kita. 就像刚才我开始讲到的时候，我已经说了，今年也是恩典之年。 Jikalau firman Tuhan ini saudara hidupi, saudara lakukan, maka tahun rahmat Tuhan betul-betul terjadi dalam hidup saudara. 如果你把今天所听得到活出来的话，你去遵行的话，你必定经历到神的恩典在你的生命当中。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神赐福每一位， Amin. 阿门。我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang di awal tahun ini, di awal permulaan dari tahun 2021 ini, dengan mengucapkan syukur Tuhan untuk kami melihat kembali gereja mula-mula, bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan tangguh, mereka bisa berbuah sehingga menjadi kesaksian yang dapat kami nikmati hari ini, Injil keselamatan Tuhan yang terus menerus menghasilkan begitu banyak murid yang memuridkan. Hari ini Tuhan, Kau sendiri yang mengurapi
setiap pribadi kami hidup di dalam urapan Roh Kudus-Mu, untuk kami taat menjalankan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, sehingga seluruh hidup kami mengalami mujizat. Tahun rahmat Tuhan sungguh kami alami. Apapun yang terjadi, kami terus memandang kepada Roh Kudus yang memampukan kami melampaui tahun 2020. Tuhan yang sama juga akan memampukan kami menikmati hidup 2021 ini dalam rahmat Tuhan. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, kami sungguh merasakan kami dicukupkan oleh Tuhan. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Tuhan berkati juga Bosu John Lee, supaya juga Tuhan memberikan ketajaman firman untuk membimbing seluruh jemaat untuk berjalan dalam terang-Mu, berjalan dalam sebuah kegerakan, membawa lebih banyak jemaat menjadi murid, dan juga melatih lebih banyak lagi murid yang mampu memuridkan orang lain. Sehingga kami siap untuk menjangkau begitu banyak jiwa-jiwa yang dalam kondisi pandemi yang sedang membutuhkan terang di balik kegelapan ini. Tuhan pakai kami untuk tahun 2021 ini untuk berbuah lebat. Inilah seru doa kami, berkati sepanjang tahun ini, berkati seluruh jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.